Jarang-jarang ada pengeluar nak keluarkan kenderaan jenis wagon ataupun in BMW term touring buat masa sekarang ni. Tapi dekat sebelah saya ni adalah BMW M3 Touring Competition MX Drive, baru sahaja dilancarkan di Malaysia dengan harga RM951,000. Jom kita tengok dengan lebih teliti. Okey, sebelum kita cerita detail tentang BMW M3 ni, kita fahamkan dulu nama dia. BMW M3 Touring Competition MX Drive. Jadi untuk model BMW M3, kita ambil contohlah BMW M3. Dia ada standard M3, dia ada M3 Competition, dia ada M3 CS, lepas tu dia ada M3 CSL. Tapi generasi terakhir BMW M3 yang terima treatment CSL ni adalah generasi BMW M3 E46. Sekarang ni model M Performance yang terima treatment CSL ni hanyalah model BMW M4 CSL. Model BMW M3 G81 Touring ni adalah model M3 Touring pertama yang dihasilkan oleh BMW dan dijual secara rasmi lah. Sebelum ni BMW pernah juga keluarkan konsep BMW M3 Touring untuk generasi E46. Tapi model tu dia kekal konsep sahaja, dia tak masuk ke production pun. Dan untuk pasaran Malaysia ni adalah model BMW pertama yang datang dengan rekaan touring. Jadi model BMW M3 Touring pertama ni mula-mula diperkenalkan pada tahun 2022. Lepas tu pada tahun 2025 dia ada facelift ataupun BMW panggil LCI, Life Cycle Impulse. Yang mana pada model LCI ni ada beberapa penambahan lah. Macam ada 20 penambahan kuasa kuda. Lepas tu sebelum facelift ataupun sebelum LCI, BMW M3 Touring ni dia datang dengan lampu jenis laser light daripada BMW. Lepas tu DRL Angel Eyes tu. Tapi sekarang ni dia dah tak pakai laser light lagi, sekarang dia pakai BMW LED sahaja. Dan perubahan ni sebenarnya bukanlah pada BMW M3 sahaja. Model-model BMW yang terbaru sekarang ni pun dah tak pakai BMW laser light lagi dah, sebabkan regulation semualah. Dan daripada pendapat saya sendiri, Angel Light tu punya DRL barulah betul-betul karakter BMW kan. Yang ini maybe ada korang yang minat, tapi tak apa, kita move on. Okey, kita tengok daripada belah sisi BMW M3 Touring Competition MX Drive. Panjang nama dia. Biasanya kita akan tengok rim dan juga tayar dulu untuk belah sisi mana-mana kereta pun. Tapi disebabkan ini adalah model touring, daripada belah sisi ni kita nampak dia ada roof rail. Okey, roof rail ni kita bolehlah nak letak dia punya roof box ke apa ke kan. Okey, jom kita tengok dia punya rim, tayar dan juga dia punya brake. Okay, jadi dia punya rim ni adalah rim style 825M. Dan di belakang rim ni ada brake disc yang drill. Lepas tu dia ada brake caliper berwarna merah 6 piston dengan tayar hadapan ni bersaiz 275/35/19. M3 Touring Competition ni dia menggunakan staggered setup. Jadi tayar pada bahagian belakang ni dia lebar sikit, 285/30 R20. Dia punya saiz rim pun lagi besar 1 inci daripada bahagian depan. Dan brake pada bahagian belakang ni dia single piston sahaja. Okey, pada bahagian belakang BMW M3 Competition MX Drive ni, dia punya lampu belakang ni sebenarnya sama je dengan BMW M3 sedan. Kalau kita tengok BMW 5 Series generasi yang terbaru ni kan, lampu belakang untuk versi touring dan juga sedan ni dia berbeza sedikit. Jadi apa yang membezakan BMW M3 Touring ni dengan BMW M3 sedan yang biasa? Okey, yang uniknya pada BMW M3 Touring ni dia ada split tailgate. Okey, satu pada bahagian atas ni. Alright. Lepas tu dia ada juga dekat belah bawah ni. Oh, maybe saya kena tutup ni dulu kot. Okay. Alright. Okay, kapasiti boot belakang untuk BMW M3 Touring ni adalah 500 liter. Tapi kalau kita rebahkan seat pada baris kedua tu, kita dapat 1510 liter. Jadi dia memang sangat praktikal lah kalau kita bandingkan dengan BMW M3 yang sedan. Okey, dekat bahagian bawah ni pula ada quad tailpipe. Yang ni sebenarnya sama je lah dengan BMW M3 sedan. Okey, masuk ke bahagian dalam BMW M3 Touring Competition ni, dia punya steering. Steering dia dibalut dengan Alcantara. Lepas tu ada 12 o'clock marker berwarna merah. Tapi yang ni bukan BMW M model sahaja tau yang dah ada marker ni. Even model M340i pun sekarang dah ada, tapi dia tak ada Alcantara punya steering wheel lah. Lepas tu dia punya steering sekarang flat bottom. Yang ini pun bukan untuk model M Performance sahaja. Model M340i, model 330i pun sekarang lepas dia dah ada update, dia datang dengan steering jenis flat bottom.
Tapi apa yang kita boleh appreciate pada model M3 Touring Competition ni adalah dia punya seats. Seat dia ni adalah jenis bucket seat, tapi dia punya bucket seat ni ada electric adjustment lagi lah untuk kerusi pada penumpang hadapan dan juga kerusi pemandu of course. Dan dia punya seat upholstery ni pula adalah merino leather. Merino leather ni adalah antara grade leather yang tertinggi untuk BMW. Kalau entry level punya BMW kita tahulah dia ada Sensatec. Sensatec tu nama pun kita tahu dia synthetic punya leather. Lepas tu ada Vernasca leather, lepas tu ada merino leather, lepas tu kalau model-model Alpina dia ada Lavalina leather. Okey, jadi merino leather ni pun adalah grade leather yang tertinggi untuk BMW dan dia adalah jenis full grain leather sebenarnya. Okey, selain tu untuk model-model M Performance dia ada button M1 dan juga M2 yang mana kita boleh configure kita punya setting lah. M1 ni kita dah setkan dah dia punya chassis macam mana, dia punya steering macam mana, dia punya engine response semua macam mana. Jadi kita ada dua preset yang kita boleh manually adjust. Lepas tu dia ada juga carbon fiber pedal shifter dekat belakang steering ni. Selain tu dari segi ergonomik yang kita boleh appreciate pada BMW M3 Touring ni, dia masih lagi ada gear shifter jenis knob ni pada center console. Kalau kita tengok model-model BMW yang sekarang ni banyaknya yang dah tukar pada gear shifter jenis yang toggle yang kecil tu je kan. Dan pada knob ni pun dia ada switch tau, button atas bawah ni untuk kita adjust dia punya sensitivity gearbox ni, sama ada kita nak dia upshift ataupun downshift secara cepat ataupun lambat sikit. Okey, tadi awal-awal kita ada sebutkan nama penuh dia, nama IC dia BMW M3 Touring Competition MX Drive. Jadi MX Drive ni apa benda? MX Drive ni adalah satu jenis X-Drive ataupun all-wheel drive system yang berbeza sedikit daripada X-Drive yang biasa. X-Drive ni kita tahulah term yang digunakan oleh BMW untuk sistem all-wheel drive dia. Jadi MX Drive ni kita boleh configure sendiri tau, sama ada kita nak constant 4-wheel drive ataupun 4-wheel drive sport. 4-wheel drive sport ni dia akan jadi rear bias lah. Tayar pada bahagian depan masih lagi ada torque, tapi dia rear bias, jadi dia akan hantar torque yang lebih pada roda belakang. Dan juga 2-wheel drive mode pun ada juga, jadi dia ada torque pada bahagian belakang sahaja. Berbeza dengan sistem X-Drive yang biasa yang mana dia adalah permanent 4-wheel drive system. Duduk dekat kerusi belakang ni kita nampaklah expose carbon fiber untuk kerusi depan ni. Lepas tu pada bahagian belakang ni pun ada isofix point untuk kerusi pada sebelah kiri dan juga kerusi pada sebelah kanan. Kalau nak duduk secara selesa dekat bahagian belakang ni 2 orang cukup lah. Kalau 3 orang memang tak selesa lah. Dia punya center hum ni pun memang tinggi gila kan. Okey, dari segi train kuasa BMW M3 Touring Competition ni pula dia menggunakan enjin 3 liter 6 silinder S58 twin turbo menghasilkan 530 horsepower dan juga 650 Nm torque. Transmisi yang digunakan pula adalah transmisi 8 kelajuan daripada ZF. Transmisi 8 kelajuan ni bukanlah transmisi DCT ke apa, dia adalah torque converter daripada ZF. Apa yang membezakan enjin 3 liter 6 silinder S58 ni dengan enjin B58 contohnya? Enjin S58 ni dia menggunakan 2 turbo dan dia mono scroll. Kalau dibandingkan dengan enjin B58 pula yang mana 6 silinder juga, 3.0 juga, dia menggunakan single turbo sahaja tapi dia twin scroll. Selain daripada model M3 Touring Competition, BMW Malaysia turut melancarkan BMW M2 CS dan juga BMW 218 M Sport. Baik, itu sahaja info yang saya dapat berikan kepada anda tentang BMW M3 Touring Competition MX Drive. Semoga info yang saya beri ini dapat membantu anda untuk membuat pilihan membeli kereta dengan lebih tepat. Kalau anda suka dengan video ini, bolehlah tinggalkan like, share dan juga subscribe. Kami juga ada website di alamat carsofmalaysia.com. Di situ ada berita otomotif terkini dan juga panduan membeli kereta. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang.